Tajuk utama 22 Zulhijjah 12 Ogos, kemalangan tragik 3 maut di Gua Musang. 4 penguatkuasa MBSA diremang 7 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Di Kelantan, 3 lelaki termasuk 2 warga Thailand maut dalam kemalangan tragis membabitkan 3 kenderaan di kilometer 76.5 Jalan Kota Baru Gua Musang berdekatan Masjid Kampung Pahi, Kuala Krai. Kejadian berlaku 4.50 pagi membabitkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda, trailer dan kereta utiliti sukan SUV. Mereka yang maut adalah pemandu Mitsubishi Triton Zainuri Idham Muhammad Zulkifli, 22 tahun, dari kampung Kutan Hulu, Tumpat, dan 2 lagi lelaki warga Thailand, Muhammad Zulfairi Nasir serta Syed Muhammad Khairi Syed Ismail, masing-masing berusia 19 tahun. 3 yang terselamat pula pemandu trailer lelaki berusia 50-an, pemandu kereta Proton X70, seorang guru wanita berusia 54 tahun dan penumpangnya. Ketua Polis Kuala Krai, Superintenden Suzaimi Muhammad ketika dihubungi berkata, siasatan awal kejadian mendapati Mitsubishi Triton yang dipandu Zainuri dari arah Kota Baru menuju ke Gua Musang hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan lalu bertembung dengan sebuah trailer. Enjin Mitsubishi Triton dipercayai tercabut dan terkena pada bahagian hadapan kereta Proton X70 yang berada di belakang menyebabkan kereta Proton X70 tersebut terbakar. Akibat pelanggaran tersebut, seorang mangsa tercampak keluar dan 2 tersepit dalam kenderaan pacuan 4 roda berkenaan menyebabkan mereka mengalami kecederaan parah serta meninggal dunia di tempat kejadian. Ya, lepas pada rumah ada pukul 3. 3 pagi. 3 pagi. Rumah mana? Rumah di Kapung Kota Hulu. Kota Hulu, Waka Baru. Waka Baru. Royak apa yang gimana? Jadi besar dia kata, ayah orang ni nak pergi Pulau Kerai, dia kata nak ambil budak kerja. Itu lah. Masa tu ya gini satu raya. Ya, dia kira budak kerja dia 3, budak kerja dia 2 orang. Ya telefon malam lah masa on the way nak balik dah ya telefon tu ya mau orang nak balik ni orang sakit dada asa hubak lah. Tu je. Lepas tu telefon tak boleh. Lah tahu gini. Masa pukul 3 tu lah. Tapi memang sebelum ni sehari sebelum kejadian tu dia telefon saya. Dia selama ni dia tak aja telefon kecek gitu dengan saya. Tapi tiba-tiba hari tu kecek lembut. Kalau tak relax gitu lah ni hari tu. Memang pelik dah lah. Semua mayat dibawa ke Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Sungai Buloh dibersihkan. 2 premis dipercayai pusat perjudian dalam talian yang berselindung di sebalik perniagaan pusat snooker antara yang disita dalam operasi bersepadu Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA bersama agensi kerajaan di sekitar Bandar Sungai Buloh. Pusat snooker berkenaan sudah lama tidak beroperasi namun terdapat meja di premis tersebut. Selain itu, terdapat 2 bilik rahsia yang dijadikan tempat judi dalam talian ditemui dan pihak berkuasa MBSA telah merampas perabot dan memotong bekalan elektrik serta air dengan bantuan petugas Tenaga Nasional Berhad TMB dan Air Selangor. Timbalan Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Roslan berkata, operasi yang dilakukan bermula jam 10 pagi itu turut melibatkan perobohan premis haram termasuk gerai-gerai yang berniaga di bahu jalan yang beroperasi tanpa kebenaran MBSA. Untuk makluman media semua, ingin saya memaklumkan dari awal tahun 2020 sehingga Julai tahun 2020 ini, sebanyak 25 permis perniagaan tanpa lesen yang diusahakan oleh warga tempatan telah diambil tindakan. Manakala untuk dalam tempoh itu juga, sebanyak 19 permis perniagaan tanpa lesen yang dikendalikan oleh warga asing disita di sekitar kawasan Bandar Baru Sungai Buloh.
Jelas beliau lagi tindakan siasatan itu diambil di bawah Undang-Undang Kecil Penjaja MBSA 2007/19 meninggalkan barangan perniagaan di tempat awam dan peruntukan 3 menjaja tanpa lesen serta peruntukan 42 kuasa sitaan. Pada Selasa, sebanyak 101 notis telah dikeluarkan dan dikenakan tindakan di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. Muhammad Rashidi berkata demikian pada media selepas operasi bersepadu MBSA dan agensi kerajaan di Sungai Buloh pagi tadi. Serbuan mengejut itu turut disertai seramai 230 agensi penguatkuasa membabitkan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen JIM, Jabatan Kastam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, petugas TMB dan Ais Langor. Dalam operasi itu, MBSA turut merobohkan struktur tambahan pada premis perniagaan yang dibuat tanpa kelulusan seperti struktur dinding, lantai, kaki jalan serta sengkuap. Malah mereka turut menyerbu sebuah premis lain yang berselindung sebagai bengkel dan berjaya membongkar kewujudan stor minuman keras serta menahan 4 orang pekerja warga asing tanpa izin. Sementara itu, 4 penguatkuasa MBSA direman 7 hari kerana disyaki menerima dan mengutip suapan bagi melindungi perniagaan haram di Sungai Buloh. Turut direman seorang peniaga rokok seludup berbangsa Aceh yang beroperasi sejak tahun lalu. Dia disyaki membayar wang rasuah RM300 sebulan kepada penguatkuasa bagi mengelak sebarang tindakan. Perintah tahanan reman bermula hari ini sehingga 18 Ogos dikeluarkan oleh Magistrat Syahwira Abdul Halim di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pada Selasa, SPRM mengesahkan tangkapan melibatkan 3 pegawai yang bertugas di cawangan Sungai Buloh manakala seorang lagi dari Shah Alam. Keempat-empat penguatkuasa berumur 41 hingga 45 tahun itu ditahan selepas dipercayai menerima rasuah antara RM300 hingga RM3,500 sebulan bagi sebuah premis perniagaan tanpa lesen. Di Melaka, 3 anggota polis termasuk seorang ketua balai berpangkat sub-inspektor direman selama 4 hari bagi membantu siasatan berhubung kes menerima rasuah RM6,000. Dikatakan mereka meminta dan menerima rasuah daripada pemilik perniagaan yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai bayaran untuk mengelakkan tindakan saman. Semalam, SPRM Melaka menahan seorang ketua balai berusia 57 tahun dan 2 anggota polis berusia 26 dan 27 tahun dalam serbuan di sebuah balai polis di daerah Melaka Tengah. Dalam serbuan kira-kira jam 6 petang di Balai Polis Tengkera, wang rasuah berjumlah RM6,000 turut ditemui disimpan dalam pejabat salah seorang suspek. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka, Awangko Ahmad Taufik Putra Awang Ismail mengesahkan tangkapan tersebut namun enggan mengulas lanjut. Di Pahang, seorang penolong pengurus bahagian agihan Syarikat Pengurusan Air Pahang Berhad PIPE mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas 5 pertuduhan menerima imbuhan untuk diri sendiri daripada pengarah sebuah syarikat kontraktor yang ada kaitan dengan tugas rasminya. Tertuduh Muhammad Fazrul Azrin Darudin, 34 tahun, didakwa menerima RM16,000 daripada seorang pengarah syarikat Wawasan Vista Engineering Sdn Berhad melalui serahan tangan antara 4 Mei hingga 12 Oktober 2018. Individu berkenaan didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan bagi kesemua pertuduhan. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kes akan disebut semula 7 September depan. Di Negeri Sembilan, seorang pemilik syarikat peruncitan direman 6 hari kerana disyaki bersubahat membuat tuntutan palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP pada tahun 2019 dan 2020 bagi pembelian minyak masak subsidi. Lelaki berusia 41 tahun itu dikatakan membeli minyak masak subsidi daripada sebuah kilang yang dianggarkan berjumlah RM70,000 tanpa dibungkus sebelum ia dijual kepada pihak ketiga.
Dikatakan syarikat berkenaan telah membeli minyak masak subsidi daripada sebuah kilang pembungkusan minyak masak tanpa dibungkus terlebih dahulu. Pemilik syarikat itu juga didakwa telah mengarahkan pekerjanya menerima dan mengesahkan invoice palsu yang diterima daripada kilang berkenaan. Perbuatan itu dilakukan bagi mengaburi mata pihak berkuasa, seolah-olah syarikatnya membeli minyak masak subsidi secara paket 1 kilogram. Minyak masak yang dibeli itu kemudiannya dijual kepada pihak ketiga. Pemilik syarikat itu ditahan kira-kira jam 8.40 malam semalam dan disiasat mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi. Di Johor, Mahkamah Tinggi Johor Bahru membebas dan melepaskan juruteknik syarikat percetakan Shahrizal Syukur 38 tahun atas pertuduhan memiliki 7 cop doktor 3 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Shahnaz Sulaiman selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie. Dr. Shahnaz dalam penghakimannya berkata, kegagalan membuktikan kes prima facie membolehkan rayuan pihak pendakwaan diketepikan. Shahrizal sebelum ini dituduh di Mahkamah Session Johor Bahru pada 5 Mei 2017 atas pertuduhan memiliki 7 cop doktor daripada hospital serta salinan asal dokumen yang tidak sepatutnya berada dalam pemilikan bagi tujuan pemalsuan di Taman Desa lebih kurang jam 2.30 pagi. Enam orang asli Ulu Kinta peluk Islam. Kembali, 11 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini, termasuk 2 kes di Hospital Pantai Sungai Petani Kedah. Salah seorang daripadanya adalah pesakit yang mendapatkan rawatan. Pesakit terbabit yang menerima rawatan di wad bagi sakit jantung pada 8 Ogos lalu menjalani ujian saringan COVID-19 setelah didapati mempunyai simptom jangkitan. Satu lagi kes membabitkan penjawat awam yang ke hospital itu bagi menjalani ujian akibat demam dan sakit tekak. Proses pembersihan dan pembasmian kuman dilakukan di semua kawasan yang dikunjungi oleh pesakit mengikut panduan kawalan jangkitan yang ketat. Perkhidmatan klinikal di Hospital Pantai Sungai Petani tidak terjejas dan pesakit boleh mendapatkan rawatan seperti biasa. Dewan Rakyat hari ini diberitahu sebanyak 1.2 bilion ringgit diperlukan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR jika pilihan raya umum mengejut diadakan dalam tempoh penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata jumlah itu adalah anggaran untuk melaksanakan proses pilihan raya dengan mengambil kira prosedur operasi standard SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Dipahamkan oleh SPR bahawa sekiranya kerajaan mengadakan pilihan raya snap untuk seluruh negara pada masa ini pasca COVID, ia dikatakan dianggarkan perbelanjaan sebanyak 1.2 bilion diperlukan untuk mengalirkan, bukan 700 juta. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2019-2020 peringkat jawatan kuasa bagi Jabatan Perdana Menteri. Beliau turut memberitahu Dewan daripada 15 juta ringgit yang diterima SPR bagi 2019, 12,946,353 ringgit 50 sen dibelanjakan untuk pelaksanaan 5 pilihan raya kecil PRK iaitu PRK Parlimen Cameron Highland, Parlimen Sandakan dan Parlimen Tanjung Piai serta Dewan Undangan Negeri Don Semenyih dan Don Rantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri tidak teragak-agak memperhalusi cadangan mengetatkan kandungan di media sosial, terutamanya pandangan yang dilontarkan oleh golongan liberal dan murtad. Beliau bersama-sama Kementerian Perpaduan dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) akan bekerjasama bagi menghentikan perbuatan biadab itu.
yang itu perlu kepada perbincangan yang lebih lanjut lagi. Kami akan sentiasa kerjasama dengan Kementerian Perpaduan, begitu juga dengan komunikasi semuanya. Sebahagiannya kami telah bincang, tapi lebih tepat lagi ataupun lebih kerak lagi perlu untuk diperhalusi pelbagai isu dan sudut-sudut yang lain, insya-Allah. Jelasnya kaedah seperti sesi dialog juga akan dikemukakan bagi menjelaskan segala persoalan orang ramai mengenai Islam agar tidak berlaku sebarang kekeliruan dan salah faham. Beliau berharap dengan inisiatif tersebut sedikit sebanyak dapat mengurangkan kelakuan golongan liberal dan murtad yang lantang di media sosial. Baru-baru ini tular beberapa pemilik akaun Twitter dengan bangga dan tanpa segan silu memuat naik status mempersendakan agama. 60 penduduk orang asli di Perkampungan Orang Asli Makmur Ulu Kinta Perak memeluk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah buat pertama kali. Syahadah itu dipimpin Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Datuk Dr. Zulkifli berkata, beliau sangat berbesar hati menerima saudara baharu dan melihat mereka kembali kepada fitrah agama. Beliau menegaskan bahawa keputusan yang dibuat saudara baru itu bukanlah satu paksaan, ikhlas dari hati masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Dr. Zulkifli akan menggerakkan agensi di bawah kementeriannya untuk membantu membina surau di kawasan berkenaan, memandangkan kadar peratusan orang asli memeluk Islam meningkat kepada 80%. Adapun hasrat Tok Batin tadi nak minta surau, beki ke apa dan juga rumah, saya dalam pertimbangan InsyaAllah saya akan gerakkan agensi bawah saya, Yadim, juga Jatim, begitu juga Ihsan Taqwa untuk kita tengok kalau kita boleh bantu utamanya surau dengan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Perak, mana yang berkampung, berapa kita tengok kosting yang sesuai, kita terus laksanakan insyaAllah. Cuma berikan masa kat kami dalam sebulan ke 2 bulan, kami akan susung atur dengan sebaiknya. Beliau berharap bantuan tenaga pengajar yang dilantik Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Perak dapat memimpin orang asli di situ istiqamah dalam menuntut agama Islam. Saudara baru yang ditemui, Nur Friona Espanya, gembira kerana akhirnya beliau dapat memeluk Islam. Umur saya 26 tahun. Lama dah nak masuk Islam, cuma tahun ni baru tercapai hasratnya. Happy lah hari ni sebab dah convert kan. Selama ni kawan dengan ramai Muslim, so ada jugalah rapat dengan dia orang. Best friend pun mostly semua Muslim. Kementerian Wilayah Persekutuan sasar negeri pertama yang berjaya menyelaraskan pendaftaran semua sekolah tahfiz. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar berkata pihaknya akan menyumbang RM150,000 kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk memudahcarakan proses pendaftar bagi mana-mana sekolah tahfiz yang belum berdaftar di bawah Jawi. Maka saya sebagai Timbalan Menteri Wilayah ada sedikit peruntukan juga di bawah saya telah sediakan untuk diberikan kepada Jawi untuk sebagai untuk mengajak mereka yang belum mendaftar ni untuk mendaftar, dan wang peruntukan itu digunakan untuk bantu mereka. Contohnya nak daftar pun ada dokumentasi dan juga perkara-perkara yang perlu dipermudahkan. Contohnya kelulusan bangunan dan juga kelulusan CCC daripada DBKL dan juga sebagainya. Maka dari segi Kementerian Wilayah Persekutuan kita akan mempermudahkan agar pusat-pusat tahfiz ini dapat mendaftar, dan kita nak jadi negeri yang pertama di Malaysia di mana semua tahfiznya berdaftar. Menurut Jawi, 30 sekolah tahfiz di wilayah persekutuan telah berdaftar, 11 dalam proses pendaftaran dan 11 lagi masih belum berdaftar. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Apresiasi Penyumbang dan Petugas COVID-19 di Ibu Negara. Turut hadir merasmikan majlis Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri
Buat julung kalinya, Jawi menganjurkan Majlis Apresiasi Penyumbang dan Petugas COVID-19 yang terlibat dalam pelbagai program di bawah agensi tersebut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam menyalurkan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan, asnaf, orang kurang upaya OKU, rakan jalanan, B40 bukan Muslim dan warga asing. Sebelum ini, lebih 2.25 juta ringgit telah diperuntukkan dalam misi Musaadah COVID-19, manakala lebih 3.36 juta diperuntukkan bagi program Dapur Itam. Hina Nabi, Bengaluru kecoh. Bertemu kembali. Kempen skim potongan zakat bulanan antara inisiatif yang diketengahkan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi memudahkan kekitangan swasta dan kerajaan menunaikan zakat pendapatan. Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Ahmad Syukri Yusof berkata, kaedah pembayaran zakat menerusi potongan gaji itu juga dapat meningkatkan kutipan zakat selain memupuk kesedaran terhadap kewajipan itu dalam kalangan pembayar zakat. Tambah Ahmad Syukri, skim potongan zakat bulanan itu bertujuan menggalakkan pembayar zakat menyemak kembali kadar zakat pendapatan yang perlu dibayar berdasarkan gaji terkini. Di antara isu yang berlaku kepada yang buat potongan zakat melalui potongan gaji ini ialah mereka tidak update, mereka tak tengok dia punya jumlah itu kadang-kadang dalam 6 tahun, 7 tahun tak ada pertambahan. Jadi melalui kempen ini mengingatkan kepada mereka keperluan untuk menyemak kembali, update kembali apa yang kami namakan sebagai ziyadatul khair, untuk kita menambah kebaikan itu. Antaranya ialah kita tambah jumlah bayaran zakat. Skim itu juga bagi menggalakkan majikan melakukan potongan gaji dalam kalangan kaki tangan agar tidak terlepas dari melaksanakan rukun Islam keempat itu. Dan juga untuk kami di Rizman Ruzaini sendiri, Rizman dan Ruzaini memang kita ada buat potongan zakat melalui skim ini, dan juga untuk staf-staf kami juga. So mungkin ini adalah satu, saya tak nak cakap contoh lah, mungkin ini adalah satu benda yang kita boleh share untuk anda di luar sana pun boleh buat benda yang sama. Sebab ini memang memudahkan, macam yang Tuan cakap tadi, kadang-kadang kita mungkin terlupa, time-time tu kita terlupa, ada banyak benda lain nak buat kan. So bila potongan secara monthly ni agak memudahkan untuk kita. Dan Alhamdulillah, walaupun kita busy dan macam mana, saham akhirat kita dah lunaskan juga. PPZ Mawib dalam pada itu menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada pembayar yang mendaftar dan menambah potongan zakat. Antaranya komputer riba, telekong eksklusif, kad petrol dan baucer membeli belah dengan jumlah keseluruhan bernilai RM40,000. Kempen ini boleh disertai menerusi laman web ptg.zakat.com.my dan imbas QR Code. Pendaftaran manual pula boleh dibuat di 9 kaunter PPZ Mawib di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dan kaunter zakat bergerak. Hantaran Facebook yang didakwa menghina Nabi Muhammad SAW mencetuskan insiden keganasan di Bengaluru, India yang dipercayai dimaknai oleh anak saudara ahli Kongres MLA R. Akhanda Srivinas Murthy sehingga mengundang kemarahan ramai. Susulan tindakan itu, orang ramai berkumpul di luar rumah Kongres berkenaan dan melemparkan batu serta membakar beberapa kenderaan. Mereka turut bertindak menyerang sebuah balai polis di kawasan di Halli dan berkumpul di luar bangunan Badan Perundangan. Sementara itu, anak saudara Kongres MLA mengaku tidak bersalah dengan mengatakan bahawa akaun Facebooknya digodam dan tidak mempunyai pengetahuan mengenai tuduhan menghina Nabi Muhammad SAW. Badan Perundangan Kongres meyakinkan orang ramai bahawa tindakan dan siasatan yang tidak berat sebelah terhadap kejadian itu akan dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Karnataka Basavaraj Bommai pula memberi jaminan akan menyiasat secara menyeluruh dan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukannya. Beliau turut mengecam insiden ganas itu kerana vandalisme bukan penyelesaian kepada masalah tersebut. Pasukan tambahan juga dikerahkan di daerah itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR
masih menyiasat laporan mengenai 34 pelarian terbunuh dalam tragedi letupan di Beirut 4 Ogos lalu. Setakat ini, UNHCR dimaklumkan 7 pelarian dilapor hilang dan agensi antarabangsa itu bimbang angka kematian dalam kalangan pelarian mungkin lebih tinggi berbanding yang dilaporkan. Dalam tragedi dahsyat itu, sekurang-kurangnya 124 pelarian tercedera manakala 20 lagi kritikal. Terdapat lebih 800,000 pelarian ditempatkan di Lebanon selepas perang saudara tercetus di Syria pada 2011. Sementara itu, angka kematian akibat tragedi itu meningkat kepada 171 orang. Letupan di Beirut yang berpunca daripada 2,750 tan amonium nitrat menyebabkan 6,000 lagi cedera, manakala 300,000 kehilangan tempat tinggal. Presiden Lebanon Michel Aoun berikrar untuk meneruskan siasatan bagi membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Kerajaan Lebanon menerima kritikan rakyatnya kerana didakwa cuai dalam mengurus muatan gudang yang mengandungi amonium nitrat. Isnin lalu, barisan kabinet mengundurkan diri termasuk Perdana Menteri Hassan Diab. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa saksikan analisis 9 malam ini bersama Nazirah Syaringat dengan tajuk Kluster Sivagangga, contoh kuarantin yang gagal. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.